jilid 6. Kita sampai muka surat 22. Muka surat 22. Kita masuk masalah baru. Dia kata pergi haji itu wajib berapa kali dalam seumur hidup. Pergi haji wajib berapa kali dalam seumur hidup. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak wajib atas mukallaf yang kuasa pergi haji itu dalam seumur hidup, melainkan sekali haji dan sekali umrah dengan hukum syarak. Ini kita dah jumpa banyak kali. Haji ini wajib sekali aja pi. Dah pi sekali sudah gugur dah kewajipan haji itu. Dan telah dinaqal oleh ashab kita akan ijma' muslimin atas ini. Dan telah dihikayatkan oleh sahibul bayan dan lainnya daripada setengahnya bahawasanya orang-orang wajib pergi haji pada tiap-tiap tahun. Ini ada pendapat dia kata wajib pergi tiap-tiap tahun. Kata Al-Qadhi Abu Taib di dalam ta'liqnya, dan telah berkata setengah orang wajib pergi haji itu dalam 2 tahun sekali pergi. Ada pendapat kata 2 tahun mau pergi sekali. Dan kata mereka itu ini hukum menyalahi ijma'. Jadi yang muktamadnya ialah sekali ada haji. Sekali. Masalah orang yang murtad, apa hukum hajinya? Dah pergi haji dah balik mai dah jadi haji dah, murtad. Bagaimana dengan dia ni? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, dan barang siapa sudah pergi haji kemudian murtad ia, kemudian kembali Islam ia, nescaya tidak lazim akan dia oleh haji, bahkan memadai akan dia oleh haji yang dahulu pada sisi mazhab kita. Itu pendapat. Dia ni Islam, dah pergi Mekah buat haji lah. Balik pada Mekah murtad. Ada tak tuan-tuan jadi begitu? Ada, banyak duk jadi begitu. Dah haji dah, balik mai dah haji dah, tak pakai Quran. Ramai duk dah. Tolak Quran ni bukan tolak sebiji Quran. Bukan tolak satu juzuk daripada Quran. Bukan tolak satu surah Quran. Bukan tolak satu ayat Quran. Bukan tolak sepatah Quran. Satu huruf pun kalau kita i'tiqad kata ni huruf Quran tu tak pakai, murtad dia. Kita menolak Quran yang menyentuh tentang apa-apa benda yang kita tak suka. Bila orang baca Quran cerita tentang hukum Islam, kita wajib kena laksanakan hudud misalnya. Setengah orang dia tak faham. Bila sebut hudud ni dia nampak ni cerita parti. Dia tak nampak ni cerita agama. Dia tak nampak. Dia sebut dia kata parti. Demikianlah punya dangkalnya ilmu yang ada pada setengah orang dalam masyarakat kita. Bila orang buat main kat dia ni ayat tentang hukum Islam. Apa dia? Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan potong tangan. Itu ayat Quran. Dia kata mana boleh hidup potong tangan orang. Dia menolak ayat Quran. Maka murtad dia. Maka dia beritahu di sini, dia kata ada orang yang Islam, masa Islamnya dia pergi ke Mekah buat haji, kemudian balik daripada haji, tak apa lama lepas itu murtad dia. Apa hukum dengan orang ini? Kata Imam An-Nawawi, dia kata memadai akan dia oleh haji itu. Haji dia tu kira okey, dengan syarat dia masuk Islam balik lepas itu. Dia Islam, dia pergi Mekah buat haji. Dia balik daripada Mekah, dia murtad. Lepas pada dia murtad tu, dia mengucap balik, dia masuk Islam balik. Haji hak dia pergi hari tu ni tidak terbatal. Sebaliknya haji itu okey untuk dia. Dia tidak perlu lagi ulang haji yang lain. Begitu. Dan telah berkata Abu Hanifah dan yang lain, lazim akan dia oleh haji. Dalam mazhab Hanafi, dia kata bila murtad, kira dia reset jadi kosong-kosong balik. Kira dia seolah-olah tak pergi lagi haji. Lepas daripada dia masuk Islam balik, dia kena pergi buat haji lain. Pasal hak itu dah cancel lah. Itu mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Begitu. Dan diletakkan khilaf atas orang yang murtad itu ialah manakala jatuh sia-sia dan hilang sekalian pahala amalnya yang di dalam Islam dahulu. Alasannya apa? Alasannya orang Islam bila murtad, habis lingkup semua benda baik yang dia buat sebelum ni. Lingkup habis. Jadi dengan kerana lingkup tu, dia kena buat haji semula selepas daripada dia masuk Islam. Itu alasan dia. Maka di sisi mereka itu sia-sia sekalian amalnya pada masa sekarang ini. Sama ada masuk Islam ia, kemudian daripada murtad itu, ataupun tidak masuk Islam dia. Di sisi Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata bila murtad aja lingkup habis semua. Kalau dulu dia pergi haji, haji itu rosak. Kalau dulu dia buat umrah 3 kali umrah rosak. Kalau dulu dia bagi derma buat masjid sebiji punya pahala rosak. Semua rosak.
Bila dia masuk Islam balik, dia kena buat balik semua benda-benda ni. Sebab dia umpamakan seperti orang yang tak ada pahala apa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Maka jadilah ia seperti orang yang belum haji. Dan di sisi kita tiada jadi hilang pahala amalnya di dalam Islam, melainkan apabila berhubung murtadnya dengan mati. Dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Orang yang murtad kemudian dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam balik, semua pahala dia buat dulu kira activate balik, kira dapat balik ke dia. Dalam masa dia murtad jadi ni, pahala tu semua Tuhan tahan sah. Kalau lepas tu dia masuk Islam, haji hak dia buat dulu kira sah balik, tak payah tidak. Tapi kalau dia murtad, lepas tu dia mati, tak ada nak masuk Islam balik. Pada ketika itu, barulah semua pahala hak dia buat sebelum ni cancel semua. Itu mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim, ayat 217 suratul Baqarah. Kata dia, dan barang siapa jadi murtad daripada Islam, maknanya daripada kamu yang telah Islam itu daripada agama, maka mati ia padahal di dalam kafirnya, yakni belum ia masuk Islam kembali, maka mereka itu adalah orang yang telah hilang dan sia-sia jua pahala amalnya yang sudah-sudah itu. Maka seperti ia tidak ada apa satu kebajikan baginya di akhirat apabila berhisab, bahkan samalah ia dengan kafir selama-lamanya ia di dalam neraka. Itu dia. Ayat Quran kata, kalau dia murtad kemudian dia mati dalam keadaan murtad, tidak balik kepada Islam, pada ketika itu semua amal baik yang dia buat kira habis semua, cancel, tidak ada pahala. Tapi kalau sekiranya dia murtad, lepas itu dia masuk Islam balik, mana-mana kebaikan yang dia buat dulu tidak terbatal, sebaliknya masih ada lagi untuk dia. Begitu. Masalah syarat sah haji itu berapa perkara. Kata Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula syarat sah haji itu dua. Kita nak buat haji mesti ada dua syarat ni. Yang pertama waktu, yang kedua Islam. Maka sah haji kanak-kanak, budak-budak kalau buat haji sah. Dan ihram ia dengan sendirinya jika ia mumayyiz. Budak-budak orang pergi Mekah buat haji bawa anak, anak baru umur 10 tahun misalnya, belum balik lagi, tapi 10 tahun sudah mumayyiz. Ada beza. Baligh dengan mumayyiz berbeza. Baligh maksudnya cukup umur. Kalau laki-laki sudah bermimpi, kalau perempuan sudah datang haid, itu dia panggil baligh. Yang ni dia kata budak ni mumayyiz, dia belum baligh lagi tapi dia sudah mumayyiz. Maksud dia boleh beza dah. Dia boleh beza. Dia tengok tok Arab dengan tok Melayu dia kenal. Yang ni Arab, yang ni Melayu. Itu mumayyiz. Kalau diberi kepada dia satu najis, satu makanan, dia tahu yang najis dia tak mau, makanan dia mau, maka dia sudah mumayyiz. Kalau orang ni pergi ke Mekah buat haji, bawa anak belum baligh lagi tapi sudah mumayyiz, sudah cerdik. Dan anak itu dia boleh niat ihram sendiri dia. Darjah 4, darjah 5, anak dia dah reti dah. Bila sampai di miqat, kita kata kat dia, abang kena niat ihram. Niat dia macam ni, dia boleh dah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi ma ka apa kan? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Dia boleh lah yang tu, dia reti lah. Ataupun setidak-tidaknya dia reti kata kok Melayu, maka dia boleh berihram dengan sendirinya. Dia sendiri niat, dia sendiri buat haji. Dan ihram daripadanya oleh walinya jika ia kecil. Kalau anak tu kecil lagi, dia tak reti nak niat ihram tu, dia tak reti, maka bapa dia tolong niat ihram untuk dia. Bapa dia tolong niat ihram dengan dia, sajak aku berihram apa semua untuk anak, sebut nama anak. Ahramtu bil umrah ataupun ahramtu bil haji anhu, sebut nama anak dia. Bapa tolong niat untuk dia kerana dia tak reti lagi. Dan diperbuatnya barang yang diperbuat adalah haji daripada tawaf dan sa'i dan lainnya. Dan masa pak dia tawaf, dia kena tawaf sama, pak dia sa'i, dia kena sa'i sama. Apa yang pak dia buat, maka dia kena buat sama. Maka sah haji bagi budak ni. Begitu. Dan ada pun waktunya, maka iaitu bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah dan 9 daripada bulan Zulhijjah.
sampai terbit fajar daripada hari menyembelih, yakni pada 10 Zulhijjah. Dalam tempoh masa tu, kalau sekalian pergi ke Mekah nak buat haji, maka hajinya sah. Maka itu dia panggil tempoh masa ataupun waktu untuk ibadat haji. Kalau kita pergi luar daripada waktu tu, tak boleh nak niat haji, tak boleh. Pasal apa? Di luar daripada waktu dia. Tapi kalau kita pergi dalam tempoh itu, bermula daripada 1 Syawal sampailah 9 Zulhijjah, sampai terbit fajar 10 Zulhijjah, maka itu dia panggil masa untuk melakukan ibadat haji. Begitu. Maka barang siapa ihram ia dengan haji pada lain daripada masa ini, maka ialah umrah. Luar daripada masa tu, kalau pi jadi umrah, dia tidak jadi haji, kerana di luar musim haji. Dan sekalian hari setahun-tahun itu adalah waktu umrah belaka. Umrah ni bila-bila masa pun boleh dibuat. Haji dia mesti daripada 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu sahaja masa untuk niat haji. Lain daripada itu, masa untuk umrah. Masalah, syarat jatuh haji itu daripada haji wajib ada berapa perkara? Kata Imam Al-Ghazali ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga baligh, yang keempat berakal, dan yang kelima waktu. Maka jika ihram kanak-kanak ataupun abdi, kemudiannya merdeka abdi itu, dan kemudiannya jadi baligh kanak-kanak itu di Arafah ataupun di Muzdalifah, dan kembali ia ke Arafah dahulu daripada terbit fajar, nescaya memadai akan keduanya daripada haji wajibnya. Bawa anak pergi buat haji. Masa dia ada di Arafah tu, dia budak-budak lagi, dia tak balik lagi. Elok kita bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, dia balik Taibah. Ni yang kata fiqh ni, dia buat andaian kalaulah jadi macam tu. Bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, dalam perjalanan keluar daripada Arafah itu tiba-tiba mimpi di atas bah ni, dan mimpi itu menunjukkan dia cukup umur. Macam mana nak buat dengan dia ni? Dia kata kembali ia ke Arafah dahulu daripada terbit fajar. Selagi mana tak terbit fajar pagi esok ni, balik dia semula ke Arafah supaya dia dapat wukuf di Arafah. Tadi dia wukuf dah? Dah. Tadi dia wukuf dalam keadaan dia belum balik. Haji dia sah, tetapi tak gugur wajib haji ke atas dia. Jadi dengan kerana dah keluar daripada Arafah, tiba-tiba dia balik, dia cukup umur, buat balik dia semula mai ke Arafah, suruh dia wukuf dalam keadaan dia sudah balik. Maka dengan kerana itu, anak ni, haji dia ni bukan sahaja sah, bahkan sudah gugur wajib haji kepada dia. Esok besar dia tak pergi pun tak apa dah, sebab gugur dah kewajipan pada dia. Begitu. Ataupun hamba, masa duduk di Arafah tu status dia hamba lagi, dia ikut tuan dia pergi buat haji. Elok bertolak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah tuan dia kata, ni aku merdeka abang lah. Tuan dia kata kat dia begitu. Bila tuan dia istihar kata dia merdeka, dia patah balik pergi ke Arafah semula nak ambil wukuf tu. Pasal apa? Maka dengan dapatnya wukuf dalam keadaan dia sudah merdeka, gugurlah wajib haji untuk dia. Dia macam tu. Tajuk ni berat sikit, jadi kalau tak faham pun angguk dia. Dia macam tu. Jadi kalau tak ada asas tentang benda ni, dengar dia rasa tak kontak. Dia rasa tak kontak, dia mula nak menguap, dia tahan hidung nak menguap, dia tak boleh dapat. Kan? Jadi bagi orang yang dah pergi haji ataupun orang yang dah ikut kursus haji, bila dia dengar ni dia nampak. Dia nampak sikit. Jadi kalau tak biasa langsung dia dengar ni dia letih. Kan? Tapi kita baca dia yang buat faham gitu sudah. Gitu. Baik, dia kata kerana terbilang haji itu Arafah. Kerana Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Maksud dia, siapa tak dan wukuf, dia tak dapat haji. Haji mesti dapat wukuf di Arafah. Wukuf mula daripada masuk waktu lohok sampailah terbit fajar pada 10 hari bulan esok ni. Dalam tempoh masa tu mau ada sah di padang Arafah. Ada walaupun dalam keadaan lena, sah wukuf dia. Maka wukuf ini menjadi tanda kepada haji orang itu dapat atau tak dapat. Begitu, penting Arafah ini. Maka tidak kena dam ke atas keduanya, melainkan seekor kibas. Bagi kes yang tadi ini, budak yang kemudiannya balik ataupun hamba yang kemudiannya merdeka, bila patah balik ke Arafah semula untuk dapatkan wukuf, maka mereka ni kena dam seekor kibas. Begitu.
Dan disyaratkan ini segala syarat pada jatuh umrahnya daripada fardu Islam, melainkan waktu. Dia kata umrah fardu pun syarat dia sama macam tadi juga, mesti Islam, mesti merdeka, mesti baligh, mesti berakal. Kecuali bagi kih umrah tidak perlu kepada waktu. Bila-bila masa pun kalau pergi, kita boleh buat umrah. Gitu. Masalah, syarat-syarat jatuh haji itu sunat daripada orang yang merdeka lagi cukup umur itu bagaimana? Orang yang boleh pergi buat haji kali kedua. Siapakah orang yang boleh buat haji kali yang kedua? Bila dia pergi kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan seterusnya, haji dia jadi haji sunat saja. Pasal apa? Hak mula pergi itu haji wajib. Dia dah pergi dah 3 tahun dulu, tahun ni nak pergi pula. Nak pergi pula ni sunat saja, bukan dia wajib lah. Baik, siapa yang boleh pergi buat haji sunat ni? Siapa? Dia bukan semua orang. Siapa yang boleh pergi buat haji sunat ni? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, syarat-syarat itu iaitu kemudian daripada lepas batang lehernya daripada haji fardu. Orang yang boleh pergi buat haji sunat ini ialah orang yang sudah buat haji fardu. Barulah dia boleh pergi kali kedua itu hukumnya sunat sahaja. Maka haji fardu itu mesti didahulukan. Mesti clear haji fardu dulu. Kalau haji fardu belum buat, tak boleh kata ni aku mai buat haji tahun ni nak buat sunat dulu, hak fardu nanti aku buat kemudian. Tak boleh. Pihak mula tu dia jadi fardu. Pi balas pula tu baru jadi sunat. Begitu. Maka orang yang nak buat haji sunat, syarat yang pertama dia dah buat haji fardu. Begitu. Yang kedua kemudian haji qada. Bagi orang yang telah membatalkan dia pada waktu keabdiannya. Contoh hamba. Hamba, dia pergi buat haji. Hamba ni kalau nak buat haji, dia mesti dapat izin tuan dia. Tiba-tiba dia tak minta izin tuan dia pergi buat haji. Maka haji yang dibuat tanpa izin tuannya, haji itu tidak sah. Maka dia wajib kena qada tahun depan. Bagi orang yang hamba yang ada kes yang macam ni, dia tak boleh tahun depan tu pergi nak buat haji qada, tak boleh. Dia tak boleh pada tahun depan tu dia nak pergi buat haji sunat, tak boleh. Melainkan dia kena pergi buat haji qada dia dulu. Clear haji qada dia, barulah dia boleh pergi buat haji sunat. Pasal dia ada hutang. Haji qada ni hutang. Dia kena pergi buat haji tu dulu, clear haji tu tahun lagi sekali, baru boleh dia pergi buat haji sunat. Begitu. Kemudian dia kata yang ketiganya kemudian puasa nazar. Dia tak boleh pergi buat haji kali kedua kalau sekiranya dia ada nazar puasa tapi dia tak bayar lagi nazar tu. Nampak? Dia nazar, dia kata kalau anak saya dapat masuk universiti ni, ingat saya nak buat puasa 3 bulan lah, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dia kata. Kalau anak saya dapat pergi masuk universiti ni, dia kata saya nak puasa 3 bulan, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dia kata. Tu, dia nazar tu. Tengok tak boleh nak buat nazar tu. Orang yang tersangkut dengan puasa nazar tak boleh buat ni, kalau dia pergi buat haji sunat, tak boleh. Dia kena clear dulu puasa nazar yang dia nazar ni. Dia kena puasa direct 3 bulan ni dulu, barulah boleh fikir nak pergi buat haji kali yang kedua, yang merupakan haji sunat. Begitu. Dan dia kata yang keempat, yang kemudian ialah puasa ganti daripada orang. Pak dia misalnya sebelum mati uzur sakai. Uzur, sakit ataupun macam-macam mana. Ataupun pak dia ni jenis tak puasa. Main bulan puasa tak puasa. Kan? Kemudian bila dekat nak mati dia habang kat anak dia. Aku duk bayar puasa yang aku tinggal. Ada dia kata lebih kurang 25 hari lagi. Tak ada lah dia kata puasa ni. Aku pesan tinggal lah kat hampa anak-anak aku, hampa tolong buat puasa qada aku ni. Maka anak yang menerima pesan yang macam ni daripada bapa dia, dia tidak boleh buat haji sunat, melainkan dia mesti selesaikan puasa qada pak dia yang pak dia pesan dekat dia ni. Pasal puasa menggantikan puasa qada pak dia ni adalah wajib. Tuan-tuan, kalau buka dalam bab faraid harta pusaka, sebelum kita bercakap tentang nak bahagi harta peninggalan orang tua ni kepada anak-anak, sebelum bercakap pasal itu, kita kena tengok dulu hutang orang tua ni dengan Tuhan apa dia. Kalau orang tua ni ada tinggal puasa dan sebagainya, anak ada 5 orang, bahagi kat anak 5 orang ni, hang ambil 5 hari, hang ambil 5 hari, 5 orang 25 hari.
Pak punya hutang puasa 25 hari, bayar seorang 5 hari. Habis selesai yang tu, barulah boleh cakap pasal nak peraih harta. Tapi anak-anak adik adalah ni, dia kata orang tua tu tak puasa, dia tanggung depan Tuhan. Aku nak tanggung harta dia lah. Hak ni adik ada ramai lah ni. Dia tak puasa, yang tu kira dia dengan Tuhan, aku tak campur. Lah aku main ni pasal nak jumlah harta dia berapa buat aku ni. Lagu tu. Jadi dia kata orang yang dilarang ataupun dihalang daripada pergi buat haji sunat, di antaranya ialah orang yang menerima beban untuk membayar balik puasa yang ditinggalkan oleh bapa dia misalnya. Pak dia tinggal puasa, maka dia kena qada puasa yang ditinggalkan oleh bapa dia. Selagi mana puasa yang pak dia tinggal dia tak qada, maka selagi itulah dia tidak boleh pergi buat haji sunat. Barulah dia ni boleh pergi buat haji sunat. Pasal apa? Pasal puasa sunat ni lebih mudah dikerjakan. Maka Islam suruh kita buat yang mudah dulu, baru pergi buat yang berat. Puasa sunat tak pernah buat, apa pun tak pernah buat, nak pergi buat haji sunat. Haji sunat tu nanti tak ada. Orang nak pergi buat haji fardu pun banyak lah ni. Daftar tahun ni, tahun 2007 baru boleh pergi. Ni kalau daftar lah ni. Tahun 1999 tuan-tuan daftar untuk pergi haji. Kalau ikut dia punya giliang, tahun 2007 baru boleh pergi. Punya lambatnya nak sampai giliang nak pergi boleh buat haji, nak boleh pergi buat haji ni. Dalam pada celah tu kita hati dah bila berebut nak buat lagi sekali. Tak boleh lah macam tu. Pasal apa? Kita pergi kali kedua ni pergi sunat aja. Nu kawah hak duk beratok panjang tu dia nak pergi buat haji fardu. Maka utamakan dia untuk pergi buat haji daripada kita ni. Aku balik daripada kuliah Bayan baru ni, mereka balik tu satu orang perempuan telefon. Tanya ustaz, dia kan tanya ni pasal dia kata ni makcik ni, dia kata nak pergi buat haji. Ustaz duk kata tak boleh. Ini pasal apa? Makcik tak ada mahram kot. Dia kata mahram tak ada pun satu lah, tapi ada lah boleh tumpang-tumpang mahram ni. Dia kata. Saya kata siapa dia? Mahram yang nak tumpang tu siapa dia? Dua abang lah, apa nama abang ada nak pergi, tak apalah mahram lah kita kata. Tapi makcik nak pergi ni kali yang ke-6. 6 kali dah. Abang nak cakap awal senang nak ni kan. Makcik nak pergi ni kali ke-6 dah lah. Oh, umrah ke haji ni? Dah haji lah dia kata. Haji nak pergi kali ke-6. Dia kata ni kalau dapat kali ni kira kali yang ke-6 lah. Tak hati dah lah kita kata. Tak hati dah. Lagi baik duit tu makcik ambil, makcik bagi dekat siapa-siapa, orang mana kan dia nak buat sekolah agama, kan nak buat ma'had tahfiz ke apa ke semua, makcik bagi jadi khairat dekat makcik. Selagi mana daripada guna duit tu, makcik boleh pahala. Duit makcik tu boleh dapatkan pahala pada makcik. Duk pergi pun duk jadi haji sunat aja dah, buat apa? Lepas tu pergi ganggu pula orang lain yang baru nak pergi buat haji kali pertama daripada boleh pergi ke Mekah. Dan ni nak tanya ustaz boleh ke tak boleh? Tanya boleh ke tak boleh. Orang kata tak sapi duitnya daan boleh ke tak boleh nak pergi ni. Jadi dia tanya lah dia kata apa? Dia tanya dia kata tak boleh. Saya pun kata tak boleh. Nah dulu. Kacau. Ada orang jenis macam ni, dia jenis suka pergi buat haji tiap-tiap tahun nak pergi. Sampai Arab pun kenal lah dia. Jadi masalahnya lah ni, dengan kerana sikap kita yang macam tu, akhirnya ramai lagi orang yang tak dapat nak clear yang fardu ni, dia tersangkut gitu lah. Walaupun kerana kita seorang, ada seorang tersangkut. Kalau ada pun 10 orang macam ni, 10 orang tersangkut. Jadi dalam keadaan dah ni, susah nak boleh pergi ke Mekah ni, orang yang pergi dah sudah tak dulu. Bagi orang yang tak pergi lagi, pergi dulu. Begitu. Baik, dan barang siapa hendak masuk Mekah kerana ziarah ataupun kerana meniaga, padahal bukannya ia penjual kayu api, nescaya lazim akan diihram atas satu qaul. Dia. Orang yang nak pergi ke Mekah kerana nak meniaga, dan dia pergi ke Mekah ni bukan niat nak pergi buat haji, bukan niat nak pergi buat umrah. Dia satu orang yang ada kepentingan perniagaan di Mekah. Jadi adakah dia ni boleh pergi keluar masuk tanpa perlu niat ihram dan sebagainya? Dia kata di sini mengikut satu qaul, dia kata sebaik-baiknya tiap-tiap kali dia nak masuk dalam Mekah tu dia berniat ihram. Walaupun pergi nak dia minyak angin. Ada orang Malaysia pergi sana dia buat
apa nama perusahaan minyak angin. Arab ni angin banyak. Jadi bila jual minyak angin di negeri Arab ni boleh duit. Boleh duit. Kan? Tak balik. Yang pergi buka restoran pun ada di sana, yang pergi macam-macam cerita duduk di sana lah. Yang kerja duduk sana lama dah ada rumah, bila orang sini pergi dia sambut bawa pergi rumah dia bagi sewa, tingkat bawah rumah dia buat masak makan bagi jemaah haji, orang yang umrah tu banyak duduk di sana. Banyak duduk di sana. Jadi kadang-kadang ada orang daripada sini dia pergi bukan pergi tujuan nak buat haji ataupun nak buat umrah, dia pergi tujuan nak ziarah. Nak ziarah adik-beradik dia ada di Mekah ni. Maka orang yang pergi atas tujuan ziarah atau pergi atas tujuan nak meniaga, maka mereka ni juga dituntut supaya tiap-tiap kali masuk Mekah niat ihram. Buat satu umrah setiap kali dia nak masuk ke Mekah tu. Kemudian tahallul ia dengan amal umrah ataupun dengan amal haji. Kalau dia buat umrah masuk sampai di sana tawaf, sa'i, kemudian potong rambut sikit, maka tahallul lah dia daripada umrah tu. Begitu. Baik, masalah rukun-rukun yang tiada sah haji dengan ketiadaan itu berapa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ada 5. Yang pertamanya ihram. Ini rukun haji. Yang pertamanya ihram, yang keduanya tawaf, yang ketiganya sa'i, kemudian daripada tawaf, yang keempatnya wukuf di Arafah, yang kelimanya bercukup, kemudian daripadanya atas satu qaul. Ini 5 dia panggil rukun. Orang yang nak pergi ke Mekah, 5 benda ni dia mau jaga betul-betul. Pasal 5 benda ni menentukan sah ataupun batal ibadat yang dia buat. Cerita nak cium Hajarul Aswad ni jadi nombor 2. Yang penting dia apa? Yang penting dia tawaf, sa'i, wukuf, bercukup, apa semua ni. Yang pentingnya benda-benda ni mau buat lagi elok. Yang sunat-sunat ni nanti tak elok. Ada orang dia ghaflah dengan benda sunat sehingga tahap rukun dia bukan buat dia semua. Dia dengan duk mengapai doa saat lagi masa tawaf daripada Hajarul Aswad nak sampai ke rukun Yamani itu nak baca doa apa, rukun Yamani nak sampai ke penjuru Hajarul Aswad pula nak doa apa. Dia duk pening dengan duk hafal doa ni, tiba-tiba tawaf dia tak sah. Ada tak macam tu? Ni dengan tangan duk pegang buku ni. Sambil duk tawaf tu tangan duk pegang buku. Dalam pada celah tu kawan main repuh jatuh buku, hidup gagal cari, ni baru lari dah. Baru lari dah. Ni duk gagal cari buku aja tu ni. Baru dia dah lari dah. Sedangkan tawaf itu rukun. Banyak tuan-tuan hadut ada di sana, kita tak tahu tiap-tiap tahun hadut 20,000, 25,000 tu berapa orang yang sah haji kita pun tak tahu. Yang paling bahaya sekali tawaf tu. Pasal apa? Selain daripada kerana dia rukun, selain daripada tu kerana dia memerlukan kita ada wuduk. Selain daripada tu dia mempunyai syarat-syarat yang ketat. Tawaf ni dia ada syarat-syarat yang ketat. Tidak boleh berubah niat, tidak boleh lari bau dan sebagainya. Semua ni syarat dia cukup ketat. Kita kata bab batal wuduk aja sudahlah. Sudahlah, bab tu saja pun sudahlah. Berapa banyak orang dia jadi was-was, dia jadi syok. Merasa lagu dia main pijak kaki aku saat ni. Tengok perempuan Pakistan. Duduk main lah. Keluar dia ambil ayat semayang lain pula. Masuk main pula. Kena lagi sekali. Perempuan Pakistan main sigung dia pula. Kena lagi sekali. 3-4 kali ambil ayat semayang. Dia tak ada dia. Kira tak kena. Dia mula lah. Dia mula lah. Banyak jadi macam ni. Maka dia jatuh di dalam syubhat dalam melakukan amal agama. Dia jatuh dalam syubhat. Macam orang semayang. Semayang. 3 ke 4 rakaat ada. Kira 4 habis balik. Maka dia jatuh dalam syubhat dalam agama. Tak saat ni aku dulu nak di rumah lagu tu. Bila duduk main lagu tu, dia buat keputusan halal nak kecoh dia. Yang dia kecoh tu kecoh diri dia sendiri. Bukan dia kecoh siapa-siapa, dia kecoh diri dia sendiri. Maka dalam bab haji, benda yang macam ni banyak berlaku. Ada tuan-tuan yang naik kapal terbang dah sampai di miqat, orang buat pengumuman atas kapal terbang, kita sedang melalui kawasan miqat. Kepada jemaah haji, sila berniat ihram. Tak niat ihram lah. Yang Syekh ni dah sampai dah di Mekah dah. Sampai di Mekah dah masuk hotel apa semua dah. Kawan tanya dia,
Ni buat haji ifrat dah, dia tamattu'. Dia satu nak tengok kawan-kawan lah, dia buat apa. Ada juga macam tu. Benda tu kena putih. Masa duduk di miqat kali ni kena putih dah, kita ni nak buat apa. Pasti niat kita tu menentukan kita niat ifrat ke, kita niat tamattu' ke. Dia niat apa pun tadi. Dia sampai dah di Mekah ni, dia nak tengok kawan-kawan. Tanya pula, ustaz buat apa? Kita kata saya buat tamattu'. Okey, kata tamattu'. Tak betul-betul tamattu' dengan ifrat ni macam mana tu? Duduk di hotel Mekah dah, dia duduk tanya ni ifrat dengan tamattu' ni macam mana? Tak haru ke kita? Cuma jangan kain ihram selepang tak kira kan, kira Mekah lah dia pun. Tuan-tuan, cerita api haji ni bukan cerita api duduk makan angin. Cerita dia tak kena gaya kita buat. Saat lagi kita nanti balik daripada Mekah, balik ihram mai ke Malaysia ni. Kita balik mai ke Mekah ni, balik dalam keadaan ihram kita tidak tahallul sani misalnya. Macam mana cerita? Inilah bendanya kenapa kita kata benda ni dia menjadi kemuncak kepada ibadat. Kemuncak maknanya orang yang nak pergi buat haji ni dia kena beres ni. Baik semayang, puasa, zakat, semua dia dah beres dah. Dan dia ambil faham, dia ambil reti, dia pi sana, dia tak mau dah nak kelang kabut. Dia pi dalam keadaan ilmu dia ada dan dia tahu apa yang dia nak buat di Mekah. Tak mau pi nak buat haji dalam keadaan cempera, dia pun was-was, faham tak faham, sama banyak dan sebagainya, tak mau macam tu. Nanti sampai sana nak ikut orang, tak mau macam tu. Dia kena ambil faham betul-betul, ambil reti betul-betul, pi di sana, dia tahu apa dia nak buat dan dia tak akan jadi kelang kabut dengan orang duk cakap macam-macam. Begitu. Jadi 5 perkara ni adalah rukun. Rukun makna dia kalau gugur satu, batal ibadah. Itu maksud rukun. Dan dia mestilah dipelihara dan dijaga. Dan bermula rukun umrah itu seperti rukun haji, melainkan tidak ada wukuf di Arafah sahaja. Buat umrah sama saja, ihram kena, kemudian tawaf kena, sa'i kena, kemudian bercukok kena. Yang tak adanya ialah wukuf di Arafah. Itu tidak ada. Baik. Dia kata dan sekalian wajib yang digantikan dengan dam itu iaitu 6. Ihram daripada miqat. Yang ni dia kata wajib haji. Dia ada rukun haji, dia ada wajib haji. Rukun haji yang kita terang 5 perkara tadi, tak dapat tidak mesti buat. Satu lagi dia panggil wajib haji. Wajib haji kalau sekiranya kita tertinggal, haji kita sah. Cuma kita kena bayar dam ataupun denda. Begitu. Baik, yang pertama dia kata ihram di miqat. Ihram di miqat. Maksudnya dia berniat di miqat dia. Kita di sini ya lam-lam lah apa orang duk bagi tahu Qarnul Manazil. Ini semua tempat-tempat ni dia jadi miqat. Kalau dia tidak berniat di miqat, dia pergi niat di tempat lain, maka dia kena dam. Haji dia sah, tapi dia kena dam. Begitu. Maka siapa-siapa yang meninggalkan dia dan melampaui ia akan miqat pada tempatnya, maka wajib atasnya dam seekor kambing biri-biri. Mana-mana orang yang tidak berniat di miqat yang ditentukan, dia pergi niat di lain, maka dia haji dia sah, tapi dia kena bayar dam, iaitu seekor kambing biri-biri. Begitu. Dia kata dan melontar, maka padanya dam. Dan ada pun sabar di Arafah sampai masuk matahari. Dan mabit di Muzdalifah. Mabit tu bahasa Arab. Mabit makna dia bermalam di Muzdalifah. Dan mabit di Mina. Dan tawaf wada'. Maka ini yang 4 dijabarkan meninggal dengan dam. Dijabar maksudnya ditampung lah. Ditampung meninggalnya dengan dam atas salah satu daripada 2 qaul. Dan pada qaul yang kedua padanya atas jalan sunat sahaja. So, benda yang disebutkan ini ialah wajib haji. Wajib haji ini kita kata lagu ni, buat. Tapi kalau kita ada kesulitan, kita tak boleh buat. Maka haji kita sah, tapi kita kena bayar denda. Apa dia? Yang pertama, niat di miqat. Dia kata. Sedaya upaya kita pastikan tempat kita berniat itu di miqat. Begitu. Kemudian melontar. Melontar maksudnya melontar di Jamratul Aqabah dan juga melontar di ketiga-tiga jamrah. Sedaya upaya buat. Melainkan kita ada masalah, kita tidak boleh buat, maka digantikan dengan membayar dam. Begitu.
Ataupun sabak di Arafah, dia kata. Maksudnya dia ada di Arafah, sabak di Arafah sampai masuk matahari, tunggu sampai maghrib, sampai malam. Kalau dia tiada di situ sat aja. Sebab masuk waktu wukuf di Arafah ialah waktu Zuhur. Dia ada di situ pada waktu Zuhur, saat lagi pukul 2 dia bertolak dah. Dia dah bertolak dah, balik pergi Mekah ke apa semua. Pasal apa? Dia sekadar nak pergi ambil wukuf sahaja. Dia tidak boleh duduk lama sampai maghrib, dia tak boleh duduk. Kenapa? Dia kata Arafah tak selesa lah, tak boleh duduk lah, dia rasa nak balik pergi hotel di Mekah lah. Ada orang macam tu tuan-tuan. Ada. Ni geng happy dengan apa nama VVIP dengan raja-raja ni orang macam tu. Dia pergi duduk kadang-kadang di Arafah ni, dia pergi duduk sekat ni, dia nak ambil wukuf saja. Masuk waktu Zuhur, dia sudah dapat wukuf. Lepas tu ada kereta main, escort dengan motor apa semua, terus balik pergi di hotel Mekah ni. Saat ni malam, saat ni mai pula ke Muzdalifah, nak ambil mabit di Muzdalifah pula. Mai pada waktu tengah malam, mai lalu ke Muzdalifah aja. Lepas tu balik pula, terus duduk ada di Mekah pula, tidur di hotel. Dia kira buat haji cukup cantik ni. Dia punya haji kira betul-betul tak ada susah langsung. Ada hak macam ni. Tuan-tuan tahu pergi Mekah package sampai ratus ribu pun ada. 25,000 punya package ni biasa bagi orang-orang ada duit ni. 25,000 punya package. Dia bagi tilam. Di Arafah pun ada tilam. Kan? Hak ratus ribu tu di Arafah pun bagi katil. Aircon pula lagi. Dia punya kemah di Arafah tu ada aircon. Ada bumbung, ada dinding, ada aircon. Setakat 12,000 ni ada bumbung saja, dinding tak ada. 12,000 package. Tu dia tak jadi cerita nak pergi buat ibadat lah tu. Dia jadi lagu mana tak? Kan? Dia tak boleh duduk lama, tak boleh duduk saat aja di Arafah. Tak boleh. I ingat I nak balik pergi Mekah lah. Macam tu punya buat dah. Dan ini keadaan yang ada semasa orang mengerjakan ibadat haji di sana. Ya. Mabit di Muzdalifah. Maksud mabit di Muzdalifah ni, bermalam di Muzdalifah ialah bukan pergi tidur di Muzdalifah. Lepas tengah malam dia berada di atas bumi Muzdalifah. Yang ni kebanyakan orang nanti kena. Pasal apa? Bah dia nanti bertolak daripada Arafah. Bah dia nanti bertolak daripada Arafah, bertolak selepas daripada Aisyah. Pukul 9, pukul 10 bah dah bertolak. Jadi dia akan sampai di Muzdalifah sekitar pukul 10 macam tu. Pukul 10 tak masuk lagi masa untuk bermalam di Muzdalifah. Tak masuk lagi. Sebab masa tu masuk pukul 12 lagi. Jadi kita ni duduk atas bah. Masa baru pukul 10. Tak kena gaya. Driver bah ni kena hak jenis kepala putih beliung ni. Pukul 10 dia masuk gear nak pergi ke Mina dah. Kita nak kata apa kata? Kita dengan tak hati cakap Arab. Dengan nak abang kata, tak boleh pergi lagi ni, pukul 10 abang orang kena tunggu pukul 12. Nak abang lagu mana? Dia Arab. Dia bukan Arab orang Saudi ni. Arab tu mai daripada Hadramaut, mai daripada Yaman, mai daripada Dubai, daripada mana. Mereka ni mai ambil upah, bawa kereta, bawa bas musim haji ni. Kita pergi duduk pegang bau dia. Syekh boleh lah sebut. Syekh tunjuk jam. Dia peduli apa kat kita? Dia masuk dia jalan. Ada jemaah haji yang kena masalah macam ni. Ada. Maknanya pukul 10 dia dah keluar daripada Muzdalifah. 10.30 dia duduk ada di Mina lah. Maka dia tidak dapat bermalam di Muzdalifah. Bagi kes yang macam ni, dia tersangkut dari segi wajib haji. Dia tak buat. Nak bagi selesa, bayar dam lah. Nak bagi selesa, bayar dam lah. Pasal apa? Pasal kita dah keguguran satu wajib haji. Ada yang dia tunggu 11 setengah dia jalan. Illallah, kita kata nanti tak. Setengah jam lagi aja. Nak habaq dekat Arab tu kata setengah jam lagi tu nak habaq lagu mana? Nak habaq dengan dia tak faham kita, dengan kita tak faham dia. Celaru tuan-tuan. Atas bah daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, nak pergi ke Mina ni, inilah saat paling celaru dalam ibadat haji. Dia rempung naik atas bas tu, dia bukan kira hang laki siapa, hang bini siapa, dia tak kira. Dia kira naik, dia atok bangku duduk. Kita kena duduk sebelah bini orang lain, bini kita duduk sebelah orang lain, dia celaru lagu tu. Saya naik hari tu ni, depan saya tu satu perempuan. Duduk sebelah orang lelaki-lelaki lain, yang lelaki dia duduk belakang kita.
Itu kan bila dia tengok depan tu Lena nak pergi atas bau bini dia duduk himbut kita. Ustaz tu keluar abang tu tidur atas bau bini dia. Lah ilah, aku orang macam tu. Macam tu dia nak jadi selaku macam tu. Kan? Kita pun awak ni ngaduk jelah. Takkan kita kata orang pergi tidur atas bau bini orang, takkan kita nak kata lu tu. Kita apa ngaduk orang kata, orang dia kata letih Ustaz kata. Happy pula. Ni yang lelaki belakang ni tak boleh tidur tu tengok. Ni cerita atas bah ni, atas bah daripada Arafah nak bertolak pergi ke Mina, nak lalu Muzdalifah nak pergi ke Mina ni, dia nasib lah. Nasib lah nak kena duduk sebelah siapa, tepi siapa, nasib. Bangku 2 orang, dia buh 3 orang. Dia kira apa? Bangku tu habuan duduk 2 orang, dia pergi posok 3 orang. Jadi kawan ujung tu sebelah lah boleh duduk dia bangku. Kebah. Perjalanan nak sampai dengan jam dengan apa tu, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang bertolak pukul 10 malam sampai pukul 12 tengah hari esok pun. Dengan Oti mengali duduk sebelah ya atas bangku ni, tak kebah. Allah tak tahu nak abang, tak tahu nak abang. Jadi kalau kita cerita ni, ada kawan yang biasa pergi, dia kata kalau ustaz merah tak ada macam tu, hang tak kena, orang lain kena. Ada kawan yang bertolak daripada Arafah nak pergi ke Mina, sejam ya. Dia bertolak pula pukul 1. Cukup cantik, pukul 1 dia bertolak keluar 1 pagi, bertolak keluar daripada Arafah. Sampai di Muzdalifah pun memang dah lepas pada tengah malam dah, memang dia dah dapat dah bermalam di Muzdalifah. Kemudian dalam masa sejam, tengok sampai dah di Mina tu. Allah punya mudahkan perjalanan dia. Ada juga macam tu. Ada yang bertolak daripada pukul 9 malam tadi ni dah bertolak keluar dah apa semua. Kemudian sampai di Muzdalifah, duduk tak tunggu sampai tengah malam, baik dah jalan dah. Dia dah terlepas dah satu. Jalan tu bukan jalan pergi ke Mina, pergi pusing Mekah lah apalah semua. 12 tengah hari esok baru sampai di Mina. Sampai turun muka pun tak jadi muka orang lah. Nak marah kat driver baik, nak marah orang tanya pun nak marah. Dia jadi lebih tu buat dah. Jadi ibadat haji ni dia ujian dia banyak. Ujian ni cukup banyak. Kawan yang kena, kawan yang tak kena, alhamdulillah Tuhan saja nak bagi kemudahan kepada dia. Begitu. Jadi bermalam di Mina, kemudian tawaf wada dan sebagainya. Dia kata ada satu pendapat, dia kata semua tu sunat saja. Kalau nak bayar dam sunat saja. Tetapi kita di sisi Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad dia ialah wajib dam. Tertinggal wajib haji, wajib membayar dam. Itu pendapat yang muktamad di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Tajuk baru dia kata bab ma jaa kam hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis berapa kali Nabi mengerjakan haji. Ketahuilah saudaraku, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ia mengerjakan haji yang wajib sebagaimana menyuruh ia akan umatnya mengerjakan haji yang wajib itu. Dia nak beritahu kat kita, dia kata Nabi buat haji. Bukan dia suruh saja dia tak buat dah, dia suruh dan dia buat haji. Tetapi berapa kali dia mengerjakan haji itu? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi yang akan datang ini, taulah kita bahawa Nabi SAW sekali sahaja pergi haji. Nabi pergi buat haji sekali saja. Katanya an Qatadah qal qultu li Anas ibn Malik kam hajjan Nabi SAW qala hajjatun wahidah wa'tamara arba'a umar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang juga anak murid bagi Nabi, nama dia Qatadah. Seorang daripada anak murid bagi sahabat Nabi SAW, nama dia Qatadah. Katanya berkata aku bagi Anas bin Malik yang telah menjadi khadam Nabi SAW. Berapa kali pergi haji oleh Nabi SAW ke Baitullahil Haram, kemudian daripada hijrah ke Madinatul Munawwarah. Apabila didengar oleh Anas akan pertanyaan Qatadah yang demikian itu, lalu dijawabnya, qala hajjatun wahidatun wa'tamara arba'a umarin. Jawabnya, telah naik haji Nabi SAW akan haji wajib yang satu sahaja, iaitu pada tahun yang ke-10 daripada hijrah. Nabi buat haji sekali saja, iaitu pada tahun 10 hijrah. Dan jikalau kamu nak tahu umrahnya ada banyak kali, ada berapa kali perginya, iaitu umrah Nabi SAW ialah 4 kali umrah. Nabi buat umrah 4 kali, buat haji sekali. Begitu.
Maka jikalau engkau nak tahu akan masa-masa umrahnya itu, maka adalah ia seperti ini. Kata dia, umratun fi Dzulqa'dah wa umratul Hudaybiyah wa umratun ma'a hajjatih wa umratul Ji'irranah idza qassama ghanimata Hunain. Maksudnya ialah, pertamanya ialah umrah haji ketika bulan Dzulqa'dah. Nabi pergi buat umrah kali pertama ialah pada bulan Dzulqa'dah. Keduanya umrah Hudaybiyah, ataupun zaman ditegah orang Mekah akan Nabi SAW ke Mekah untuk menyempurnakan umrah dengan segala sahabatnya dan sekalian mereka yang ada di tempat yang bernama Hudaybiyah. Dan yang ketiganya umrah serta mengerjakan haji wajibnya. Dan yang keempatnya umrah ia daripada tempat yang bernama Ji'irranah. Dan pada waktu membahagi-bahagikan ia akan ghanimah yang dapat pada masa perang Hunain. Itu dia, Nabi pergi buat umrah 4 kali. Ji'irranah. Kita selalu sebut apa? Ja'ranah, kan? Kita sebut Ja'ranah. Dalam bahasa Arab dia kata Ji'irranah. Kan Tan'im dengan Ji'irranah. Di Ji'irranah ini dia ada telaga di situ. Telaga yang dulu ni ketika sahabat-sahabat Nabi kena racun, Nabi pergi ludah dalam telaga tu. Nabi ludah, kemudian air telaga tu jadi penawar. Orang-orang yang kena racun bila minum dengan izin Allah baik, hilang racun yang kena mereka. Tapi benda tu hanya berlaku pada zaman Nabi SAW saja, kerana itu mukjizat Nabi. Selepas daripada tu, air telaga tu tak ada nak bagi kesan apa-apa dah. Dan jadi dulu ni orang bila pergi sampai ke Ji'irranah ini, mereka pakat duk kalut dengan telaga tu lah. Jadi kerajaan Saudi pada satu zaman dulu ni dia bubuh papan tanda. Dia bagi tahu, dia kata ayam telaga ni tak ada apa yang luar biasa lah. Cuma zaman Nabi dulu aja, Nabi ludah dalam tu dan ayam tu jadi penawar. Zaman tu saja lah ni ayam ni tak ada apa lah. Dia tulis papan tanda letak di tepi telaga tu. Papan tanda apa papan tanda, dia pakat duk cebok berung pakat duk balik. Kan yang kata sama naik ya, orang Melayu, orang Arab mai daripada gurun mana nak sopa ya. Dia cebok ayam tak menang. Kan? Dan ada pula yang sampai turun dalam telaga tu pun ada. Tak boleh dah cebok ni kau turun pergi rendam badan dia dalam tu. Jadi kerajaan Saudi tengok dia kata nampak apalah buat ni. Kata, jadi apa dia buat lah ni? Dia kambuh bang pada muka semua orang. Tidak boleh juga duk tengok walaupun ayam tu dah tak ada apa dah, tapi bolehlah tengok ini kesan peninggalan. Ada satu peristiwa luar biasa berlaku. Boleh duk tengok telaga tu apa semangat. Sekurang-kurangnya adalah satu yang iktibar kita boleh ambil. Tapi buatkan kerana ni ada pun ahli bid'ah ramai ni, kan? Dia start dengan cebok. Memang siap lah ni daripada nak pi ni membawa cebok buang dengan tali rupiah. Daripada Malaysia ni buat tali je dah buat dah. Sampai di sana ikat di muncung botol, lepas masuk pergi naik macam-macam, berebut sampai bertolak-tolak aku di tepi telaga tu. Telaga tu pun Saudi tidak bina bagi jadi elok dah. Dia buat lagu telaga biasa dia, punya tak bagi orang pergi buat benda bid'ah di situ. Tapi yang kata orang kita ni dia tak peduli. Dan last sekali ada kutu terjun dalam tu. Di Saudi kita tak boleh biar. Banyaklah kalau kita tengok di Saudi ni tempat-tempat sejarah yang kemudiannya dihapuskan oleh kerajaan Saudi. Satunya tu Maktabah tu. Allah jadi tersembah dah tu. Maktabah. Dulu Nabi dilahirkan di situ, tempat maulid Nabi, tempat maulid Nabi. Kemudiannya jadi maktabah, jadi tempat buku apa semua ni. Tak ada apa istimewa, Cuma dari segi sejarah Nabi dilahirkan di tapak tu. Tu saja cerita dia. Dia pakat hidup basuh lantai tu lah, bubuh dalam botol air. Ni hak puak sabut ni. Ni pasal apa? Daripada abang kata tami Nabi beranak aluh ambil air pergi jurul lah, air tu perah masuk dalam bekas apa balik. Ni bagi minum budak-budak demam. Pasal apa? Pasal ni air daripada tempat Nabi dilahirkan. Karut lah, dia jadi karut lah. Kan?
Jadi Saudi dulu taruh juga, taruh di tempat tu. Tujuan nak bagi orang tahu. Kata dulu Nabi dilahirkan ni. Jadi bila taruh tu jadi lagu tu tak boleh jadi. Lah dia korban pun lah dia buat sesembat. Api nak lap. Jadi lagu tu. Pasal kita punya style macam tu. Kita di sini, oh ni rumah ni Piramli dilahirkan dulu. Oh buat bagi elok orang Piramli ni apa semua. Jadi lagu tu. Kalau Piramli pun diagung-agungkan macam tu, ni pula tempat lahir Nabi Muhammad. Ada Nabi buat perangai di sini lah. Nabi buat di sana. Sedangkan benda tu benda yang sesat. Tak betul. Tak nak kena mengena apa pun. Sama lah dengan hati Kaabah yang tidur lap, dinding Kaabah tu. Upak dinding Kaabah tu tak pergi pepuk apa nama pipi di dagu ayak mata duk belenang. Ambil ayak mata tu lap pula di dinding tu. Ilaha illallah awak dah hidup buat lagu tu. Kan? Sapu-sapu tangan ni bawa kain serban ni apa ambil lap ni balik ni serban ni pun tak boleh basuh dah. Pasal apa? Pasal aku lap Kaabah dulu. Tak ada apa, benda tu tak ada apa. Kan? Banyaklah dalam masyarakat kita lah tuan-tuan kalau tengok dalam surat abang apa mingguan apa ke metro ke apa ke. Lah ni beda muka. Ni cerita raja segala bomo apa di Kuala Lumpur. Bomo VIP. Raja segala bomo. Kalau nak buat temu janji segera berhubunglah nombor-nombor berikut. Ni nombor bodyguard, yang ni nombor apa 4-5 nombor bagi. Berapa punya syirik amalan yang dia ada buat. Boleh advertise dia punya syirik dia ni dalam surat abang 2 muka surat. Bakat serbu pergi buat tangkai pengasih, buat minyak apa pengasih pi benda yang duk berlaku ni. Jadi tidak ada satu teguran majlis fatwa kebangsaan kot kata nak bersidang, nak tegur benda ni tak boleh ke apa ke semua pun tak ada pun. Dan dia ni boleh beroperasi secara bebas tanpa ada siapa boleh kata dia mengamalkan satu benda yang syirik. Boleh teropong, nasib orang pula ambil teropong lanun tu tarik panjang teropong. Semua tu dijelaskan tu dalam surat abang tu dia cerita tu cara pengubatan dia cerita. Kita duk baca tu apa nak jadi ke masyarakat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi benda-benda yang macam ni bukan saja berlaku di negeri ni, bahkan sampai ke tanah suci Mekah, Madinah ni benda macam ni ada. Nah, begitu. Jadi Nabi SAW pergi buat umrah 4 kali. Dia kata di antaranya ialah umrah di Ji'rana, iaitu ketika Nabi SAW membahagi-bahagikan ghanimah. Ghanimah maksudnya harta rampasan perang ketika berlakunya perang Hunain. Nabi pergi duduk di situ, kemudian Nabi berniat ihram di situ dan Nabi masuk ke dalam Mekah untuk buat umrah. Maka balik daripada perang inilah ia membahagikan ghanimah itu, kemudian langsung kembali ia ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab ma jaa kam i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah. Baik. Bulan depan kita terus pergi dekat muka surat 29 tu. Di situ terus dia cerita tartib al-a'malul zahirah min awali safar ila ruju'. Dia nak cerita tertib Nabi pergi buat haji daripada mula keluar daripada rumah apa Nabi buat sampai Nabi balik. Yang tu penting untuk kita tahu. Ya. Sekali kita terus baca yang tu. Wallahu a'lam. Seorang sahabat semasa di Mina, iaitu selepas dia melontar Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah, dia terus balik dan tidur di Mekah. Dia tidak bermalam di Mina, dan begitulah setiap hari-hari tasyrik. Soalannya ialah bagaimana dengan hajinya itu? Kemudian dia kata tambahan,
dia balik ke Mekah jam lebih kurang 9 malam. Tak boleh. Bermalam di Mina ni, dia fi mu'zamil lail. Dia kata mesti pada sebahagian besar daripada malam. Okey. Baik, ada ramai orang yang buat macam ni. Saya pun buat macam ni. Jadi kita daripada Arafah, dah lepas selesai kita wukuf di Arafah, malam lebih kurang pukul 11 kita nanti bertolak dengan bas mai ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah kita tunggu sampai pukul 12 lebih. Bila kita duduk di Muzdalifah sampai pukul 12 lebih, kita dapat apa yang dikatakan bermalam di Muzdalifah. 12.30 ke 12.45 ke pukul 1 pagi kita bertolak ke Mina. Kita sampai di Mina, kita tunggu sampai masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, semayang subuh. Lepas semayang subuh, terus turun pergi ke Jamratul Aqabah untuk melontak di Jamratul Aqabah. Bila kita selesai melontak di Jamratul Aqabah 7 kali lontak, kita terus bercukur kepala terus ataupun potong rambut. Dengan melontar di Jamratul Aqabah dan bercukur, kita sudah melakukan tahallul awal. Orang yang sudah melontar di Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah dan bercukur, dia boleh buka dah kain ihram dia ni, dan dia boleh pakai macam biasa. Dia boleh pakai t-shirt, dia boleh pakai seluar panjang, dia boleh pakai baju Melayu, dia boleh pakai apa jugalah. Pasal apa? Pasal dia sudah tahallul awal. Biasanya orang yang dah melontak pada pagi 10 Zulhijjah, melontak di Jamratul Aqabah dan sudah bercukur, dia akan terus pergi ke Mekah. Dia akan terus pergi ke Mekah, berjalan kaki aja. Saya hari itu pun berjalan kaki. Berjalan kaki, masa dia kita ambil lebih kurang sejam macam tu aja. Sejam tu kira berjalan cara relax lah, tak lari, jalan cara relax. Kawasan berbumbung, jalan kaki. Dalam masa sejam kita akan sampai di tepi Kaabah. Habis kawasan berbumbung tu, kita terus sampai dekat dengan Kaabah. So kita masuk dalam kompleks Masjidil Haram, kita tawaf ifadah. Bila kita tawaf ifadah, bermakna kita sudah buat ketiga-tiga benda yang membolehkan kita tahallul sani. Tahulah. Sebab tahallul awal, tahallul sani ni dia tiga benda. Melontak di Jamratul Aqabah pagi 10, ataupun yang keduanya ialah bercukur, dan yang ketiganya tawaf ifadah, tawaf rukun. Bila kita buat mana-mana dua daripada tiga ni, kita tahallul awal. Kita boleh buka kain ihram. Kita buat tiga-tiga ni, kita habis lima lah. Kita dah tahallul, haji kita sudah tamam. Dia kata, haji kita dah clear lah. So, habis kita sampai di Mekah, kita tawaf. Habis kita tawaf, kita sa'i. Habis kita sa'i bermakna haji kita dah selesai lah. Cuma yang tinggal dekat kita hanya wajib haji saja. Kita nak balik ke Mina untuk bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13, dan untuk melontak pada hari 11, 12 dan 13. Yang tu aja dah tinggal kat kita. Tinggal wajib haji aja. Sang rukun semua dah selesai lah. Itulah sebabnya maka orang gelut nak pergi buat yang tu. Tapi kalau ikut arahan tabung haji, dia tak reti lah. Dia tak reti. Dia suruh kita daripada Arafah, main Muzdalifah, main Mina, duduk di Mina lah sampai hari 13. Kita duduk di Mina, jadi pada pagi 10 tu pergi melontak Jamratul Aqabah, kemudian bercukur, kita tahallul awal. Lepas tahallul awal tu duduklah di Mina 3 hari. Tabung haji mau macam tu lah. Pasal apa? Supaya tak cempera orang. Semua duduk di satu tempat. Dah habis kita duduk di situ, esoknya kita melontak. Lepas Zuhur melontak di ketiga-tiga jamrah, kemudian malamnya kita bermalam. Macam itulah habis 3 hari. Ada orang, dia tak mau nak tidur di Mina. Dia balik mai ke Mekah. Di antara orang tu ialah saya sendiri. Kita balik tidur di Mekah. Apabila kita pagi tadi sudah habis melontak di Jamratul Aqabah pagi, kita bercukur, kita dah tanggalkan ihram, kita pakai baju biasa, kita terus pergi ke Mekah. Kita tawaf ifadah, kita sa'i. Lepas itu kita balik hotel kita di Mekah. Apa yang penting ialah untuk dapatkan bermalam di Mina, sebelum asar kita kena keluar daripada Mekah pergi balik ke Mina. Ataupun biasa orang keluar lepas asar.
Habis sembahyang asar di Masjidil Haram, terus ambil kereta, ada banyak kereta sewa, pergi ke Mina. Kita kena berada di Mina daripada sebelum masuk waktu maghrib, dan sebaik-baiknya tunggu sampai pukul 1 ataupun pukul 2 pagi. Lepas pukul 1 ataupun lepas pukul 2 pagi, kita naik kereta balik mai ke Mekah pula, tidur di hotel Mekah. Begitulah tiap-tiap malam. Esok pun macam tu juga, kita nanti pergi di Mina lepas sembahyang asar. Bila sampai di sana, kita melontak dulu di ketiga-tiga jamrah. Habis kita melontak di ketiga-tiga jamrah, kita tunggu sampai pukul 1, pukul 2 pagi, ambil bas balik mai ke Mekah pula. Kita dapat apa yang dikatakan bermalam di Mina pada sebahagian besar malam, dan kita pun sudah pun melontar di ketiga-tiga jamrah. Maka kita tidak kena dam. Tapi bagi kes yang kawan kita tanya ni, dia balik ke Mekah lebih kurang pukul 9 malam, maknanya dia tak dapat bermalam di Mina. Bagi kes yang macam ni, dia kena bayar dam untuk malam yang dia tak dapat. Kalau 3 malam dia balik pukul 9, maka dia kena bayar dam untuk 3 malam. Dia macam tu. Ni orang yang tak tidur lagi, dia tidur angguk tapi tak nampak. Angguk dulu tu ya kan. Dia nak pergi cantik, dia mau ada satu papan hitam ni, kita lukis sikit yang kata Arafah tu tang mana, yang kata Muzdalifah tang mana, Mina tang mana, kemudian tunjuk pula yang kata Mekah Kaabah duduk tang mana, kita tunjuk perjalanan dia main satu-satu ke satu, maka kita lebih nampak lagi. Begitu ceritanya. Jadi memang bab haji ni macam tu. Ada orang pergi kursus haji pun dia pergi sampai habis kursus, dia tak faham pun kan, sampai habis dia duduk dengar. Kalau dia duduk dengar lah, bukan tak dengar, tapi tak tahu apa. Ada banyak duduk dalam macam tu kan. So dia nak senang dia apa, bila dah betul-betul nak pergi, dah dekat dah nak pergi, mai jumpa ustaz mana kata orang, dah ni ustaz cerita kat saya daripada awal sampai saya balik macam mana cara yang kata di Mekah ni. Kita apa ambil kertas kosong satu depan dia, kita lukis. Okey, cerita dia lah ni macam ni. Kita buat lukisan sikit, Arafah apa semua, kita terang. Okey, lah ni kita nak GP daripada sini sampai di Jeddah apabila, apa kita nak buat dulu. Habis pada tu tunggu sampai 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah baru nak mula ibadat haji, kita tunjuk dalam gambar rajah tu satu. Habis kita terang, tengok jam baru 40 minit. Habis dah ustaz haji? Habis dah. Kita banyak tu. 40 minit ya. Korang pada 40 pun boleh terang. Tapi sajalah kursus haji ni dia bagi lagu bagi orang pening sikit. Bagi rasa susah buat haji ni, jadi butuh. Kan, jadi bila kita terang balik dengan cara yang mudah faham, dia ada cara mudah faham, terang balik, baru dia hati. Anak-anak tuan-tuan tingkatan 4 di sekolah menengah, dia belajar bab haji. Anak tuan-tuan tingkatan 4 di sekolah menengah, silibus pendidikan Islam tingkatan 4 bab haji. Anak-anak tuan-tuan yang nak hadis tingkatan 4, dia ada hadis belajar bab haji, dia boleh terang bab haji. Dia boleh terang. Dari segi teorinya dia boleh terang. Pasal apa? Pasal kita simplify dekat dia, kita permudahkan dia faham. Dia kata ibadat haji itu macam mana, kita permudahkan dia faham dalam bentuk gambar raja. Bila dia tengok, dia kata okey, faham. Nak terang haji tamattu, haji ifrad, haji qiran saja pun, kalau jenis duk baca lagu ni tak nampak tu. Bila kita terang, tunjuk lagu ni yang kata, baru nampak. Dia memang cerita dia macam tu. Jadi bab haji ni dia mau sabak banyak. Bila belajar ni mau sabak banyak. Siapa mau tak mau kita nak kena faham. Pasal esok kita semua pun nak pergi ke Mekah nak buat haji. Pelan-pelan kita baca hak teori ni dulu. Last kali itu kita diterang dalam bentuk gambar raja, baru kita boleh nampak ibadat haji yang sebenarnya. Jadi kes yang kawan kita tanya ni, dia kena bayar dah. Tapi dia tidak dapat apa yang dikatakan bermalam di di Mina. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa tawakkal